Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat yang jawinya 43 44 Fatonah ni dalil Fatonah tu kata musannif rahimahullah ta'ala, Fatonah artinya cerdik. Cerdik ni dengan sekira-kira dapat mengalahkan perkataan lawan dan membatalkan, merosakkan, menidakkan, mengalahkan, menjatuhkan, menafikan dakwaan mereka yang tak sebenar. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita besar sekali adalah nikmat hidup yang Allah Ta'ala beri. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita Islam, yang kita dah Islam sejak lahir lagi. Lebih lagi lah syukur kita pada Allah Ta'ala, dia tadi jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu pula. Apatah lagi boleh pula mempelajari ajaran-ajaran Nabi SAW, dijadikan kita pula boleh memahami, mengerti, faham, lepas tu terima, mengakui, iktiraf, membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi SAW itu. Dan kita pula boleh Allah Ta'ala jadikan taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Dijadikan kita pula ada keupayaan, kekuatan, kelapangan masa, kesihatan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan dijadikan pula ada kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu malam ni untuk meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Faridatul Fara'id ni, insya-Allah. Kita nak sambung ni muka surat 44, kita jawinya Fatanah. Dengan angka ni, yang ni ialah sifat yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Rasul. Jadi semua Rasulullah, semua Nabi-Nabi, kita wajib i'tiqad mereka mesti ada sifat fatanah. Kita pun biasa dengar dah istilah-istilah ni, artinya cerdik. Cuma kita fokuskan sikit dengan apa yang nak disyarahkan oleh pengarang kitab kita ni. Cerdik bab Rasul ni besar sekali, cerdik tak mana. Kata dia cerdik ni dengan sekira-kira dapat mengalah mereka itu, dapat mengalahkan apa? Mengalahkan perkataan lawannya. Lawannya lawan Nabi Rasul. Jadi siapa-siapa yang datang yang tak puas hati, bangkang, engkar, apa saja istilahnya tak bersetuju dengan ajaran mana-mana Nabi, mana-mana Rasul, pastinya wajib kita i'tiqad dan berpegang bahawasanya Nabi Rasul pasti bijak, pandai mengendalikan kes pertanyaan itu, apatah lagi sampai tahap boleh memberi jawapan, dan semestinya jawapan yang diberi bagi setiap pertanyaan ialah satu jawapan yang sangat memuaskan hati dan satu hujah mantap. Tiada siapa boleh mengingkari kehujahan, hujah yang dibawa oleh Nabi Rasul. Wajib i'tiqad itu. Wajib i'tiqad itu. Itu adalah prinsip untuk kita faham dalam bab fatanah ni. Pasal macam mana kita dah belajar lepas, Nabi Rasul mesti sidik, mesti cakap benar, dia cakap bohong. Dia pula pemegang amanah, dengan mana dia takkan derhaka apa orang telah suruh, sama ada suruh tu suruh tinggal ataupun suruh tu suruh buat. Mereka mesti sangat patuh pada Allah Ta'ala. Jadi pula tu menyampai, jadi dengan kebolehan menyampai, patuh, sangat patuh dan taat pada Allah Ta'ala, pula tu pandai memilih Tuhan sebenar. Yang tu pun ialah antara mendalikan cerdiknya mereka itu. Jadi macam mana pun dengan sebab kita bicara ni, cerdiknya Nabi Rasul ni sekira-kira dapat mengalahkan perkataan lawannya dan membatalkan, maksud batal ni rosak, jatuhkan pandangan, pendapat, hujah, dakwa mereka itu yang tak sebenar.
Mereka itu ialah puak kafir, puak tak beriman, puak yang menyalahi Nabi Rasul, dakwah mereka yang tak benar. Jadi Nabi Rasul ni kita wajib iktikad, mereka ni mesti Allah Ta'ala beri kelayakan yang sangat hebat untuk menyanggah atau menyangkal, mendakwa apa-apa tuduhan batil dan palsu yang diberikan pada Nabi Rasul. Pastinya Nabi Rasul boleh menjawabnya dengan begitu baik, tenang, dan kita atas kita bicaranya memang dia dapat jawab. Pula tu jawab ayat kau-kau punya berpi bahasa gitu, maksudnya yang mesti padat, penuh, berisi dengan hujah yang tak ada siapa boleh disangkal hujah tersebut. Kita wajib iktikad Nabi Rasul mesti ada kecerdikan dan kepetahan gitu. Wajib iktikad. Bahkan kalau kita lihat, jangan saja Nabi Rasul, sahabat-sahabat dia pun, bahkan umumnya ulama-ulama datang daripada salah silah melalui Rasulullah ni pun. Begitu juga tutup guru kita, semua ni biasanya pakar-pakar dan cerdik-cerdik dalam memberikan hujah dan alasan. Pasal apa? Pasal dapat ilmu daripada latihan untuk cerdik tu. Jadi macam mana datang wahyu daripada yang cerdik, yang betul, yang benar. Jibril cerdik benar, tentu Nabi Rasul cerdik benar. Tu yang sahabat tabi'in, tabi'in, ulama-ulama kita dulu, apa yang dia bawa benar, dan mereka adalah cerdik belaka. Berpi dengan bahasa gitu. Satu, apatah lagi ke Nabi Rasul lah. Jangan kata kepada mereka, orang awam macam kita ni pun ada yang sangat cerdik dalam bab menyampai dan berdakwah dan bercakap dan petah dengan fasih lagi, munasabah untuk dia bercakap dengan ucapan begitu, taklah terlalu ringkas, taklah terlalu panjang. Bahkan pastinya apa yang sepatutnya dicakap, itulah yang dicakap. Nabi Rasul dapat kecerdikan dalam bidang itu, dan kecerdikan bidang itu sangat besar pada dia, sangat besar. Pasal Nabi Rasul paling besar cerdik dia ialah yang nak lihat dalam bab mengalahkan perkataan orang kafir. Jadi kalau kata bahala tak betul, di mana tak betulnya bahala? Dia memang boleh pergi hujah sebiji. Bahala ni dengar boleh tak, mata boleh tak, melihat boleh tak, cakap boleh tak, tak cari beri sembang. Siapa nak lawan hujah-hujah gitu. Macam mana pun bahawa hujah tu satu hal. Jadi macam mana pun atas kita punya iktikad, wajib iktikad Nabi Rasul cerdik. Baik, jadi cerdik itu dengan mana dapat mengalahkan perkataan lawan dan membatalkan, merosakkan dakwaan mereka yang tak sebenar. Siapa saja yang bersu pasti boleh disangkahi oleh Nabi Rasul. Baik, itu kita wajib iktikad ke Rasul macam itulah. Nisbah kita simak kat kita pula, nisbah cerdik tu. Cerdik kita paling besar hadirin sekalian, yang memang dijuntuk oleh ulama, yang kita wajib sampai tahap makrifah tu. Cerdik sampai boleh berdalil, berhujah. Dan kalau ada orang kafir berhujah dengan kita memang boleh bagi satu jawapan yang cukup cantik, sedap, menarik dari sisi sudut nafsnya, dari sudut akalnya, supaya mereka boleh memahami kaifiat berfikir dengan diajar dengan cara yang cerdik untuk membuat keputusan yang betul, khususnya dalam bab ketuhanan. Jadi jangan kata Nabi Rasul, bahkan umat dia sendiri pun ada yang secerdik itu, sepakar itu, apalagi proporsional sebegitu, yang begitu petah bercakap, berhujah, yang siapa dengar pun akan terpegun, terpaku. Kalau orang Melayu pun kadang-kadang ada kupayang itu, apatah lagi pokok Arab, apatah lagi ahli-ahli ulama, tutup guru yang hafal Quran, hafal hadis. Tentulah kecerdikan mereka. Kalau kita lihat manusia cerdik ni tuan-tuan, dia ada istilahnya sesuatu yang di luar daripada keupayaan kita untuk berfikir. Cerdik dia tu. Satu, Nabi Rasul macam mana? Mesti macam itulah. Satu, apa saja yang alasan dia boleh oleh orang kafir, Nabi Rasul semua boleh jawab dengan cantik. Selesai. Itu disebut cerdik tu. Wajib iktikad mereka cerdik dalam bab itu. Dalam bab berhujah, memang dia sangat cerdik dalam bab berhujah dan melawan. Okey. Jadi siapa saja yang bawa pahaman-pahaman salah pasti akan disanggah oleh Nabi Rasul dengan kecerdikan mereka. Sikit kalau sebut lagi tentang cerdik itu, banyak kisah-kisah kalau kita belajar yang Rasulullah ni menunjukkan apa saja yang dia buat sangat cerdik. Bahkan dia kata, jangan kata dia, bahkan isteri-isteri dia, anak cucu dia,
sahabat-sahabat dia membuat keputusan yang sangat cerdik. Jadi istilah cerdik tu apa? Maksudnya tak menyalahi yang sebenar. Pula tu boleh, cerdik tu maksudnya boleh melawan mereka yang tak sebenar. Maksud cerdik tu, maksudnya dia boleh tunjukkan bahawasanya apa yang dibawa ialah benar, dan tiada siapa boleh mengatasi, mengalahkan kecerdikan mereka. Khusus kita bicara sini dari segi berhujah dengan orang kafir. Jadi maksudnya akal dia memang mantap, cekap sungguh dari segi nak menolak dakwah orang kafir dalam dakwah yang mereka sampaikan. Okey, nisbah ke Rasul wajib pegang itu. Semua Nabi Rasul macam tu. Hatta kalau kita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan ummi sekalipun, memang Allah Taala beri kepakaran pada dia adalah cerdik. Walaupun dia ummi, nisbah tak boleh membaca apa betul, dan dia tak boleh menulis untuk mencatat apa yang dia dengar, tapi dia sangat cerdik dari sudut boleh menerima maklumat, boleh proses, boleh pula menyebut hukum hakam yang memang kalau nisbah nak reka, tak ada manusia ada kemampuan untuk mereka hukum hakam itu, tapi dia boleh buat dan boleh tunjuk, boleh pimpin kepada satu hukum yang istilahnya sangat baik. Jadi tak dapat tidak kita akan kata apa, mesti Nabi Rasul ni ini adalah semua ilmu datang daripada Allah Ta'ala, dan tu cerdiknya dia, dan antaranya Allah Ta'ala beri pada mereka ciri-ciri untuk menunjukkan mereka adalah benar, dan semua tu terbukti dengan apa sifat yang ada pada mereka, nisbah bercakap, kepitahan, hal yang ada pada mereka pun sebenarnya telah menunjukkan kecerdikan mereka dan kecerdikan Tuhan yang menghantar mereka. Sikitlah syarah ke sana sikit untuk tunjukkan kata wajib yang berpegang Nabi Rasul ni, cerdik tak cerdik dia, sampai siapa saja yang menyanggahi ajaran yang dia bawa pasti ada hujah dan alasan yang boleh dijawab. Nabi Rasul memang boleh jawab. Baik, nisbah kita dah pegang itu cantik. Bagus. Pasal kita memang itikad Nabi Rasul semua cerdik. Sikit lagi kalau ambil ke kita, untuk kalau Nabi Rasul cerdik, kita macam mana? Maksudnya kalau kita jumpa puak-puak yang tak mau Islam ni, boleh tak kita bercakap sampai dia mau Islam? Yang tu tuan-tuan, yang kat kita tak buat kerja. Pasal kita bila buat kerja baru kita nampak kita cerdik tak cerdik macam tu. Apatah lagi dia hujah benda-benda yang sepatutnya itu dalam ajaran Islam, dia kata ini bukan dalam ajaran Islam, ini semua merepet, mengarut, ini adalah bid'ah, katalah dia kata itu. Macam mana kita sebagai orang yang berada di pihak benar, kalau nisbah orang Islam sekalipun, apatah lagi orang kafir yang bercakap seumpama itu, macam mana kita nak tunjukkan bahawasanya Islam adalah agama yang benar, yang betul. Jadi apa kecerdikan yang ada pada kita untuk memberikan hujah dan alasan itu? Yang tu kena persoal kat kita. Sebab Nabi Rasul cerdik, cantik lah tu, dah pegang. Cuma adakah kita secerdik Nabi dan Rasul yang dihantar ke kita? Yang Nabi Rasul membaca, menulis tak boleh. Kita baca boleh, menulis boleh. Tapi tak secerdik dia, bahkan dia lebih cerdik, yang sangat gila punya cerdik berbanding dengan kita. Yang kita ni boleh membaca, menulis, tapi tak cerdik mana pun. Macam tu kot. Untuk menunjukkan kata memang Nabi Rasul ni sangat cerdik. Selesai? Sikit lagi kalau nak sebut pun, sejarah kalau tengok Rasulullah, cerdik tak cerdik dia, bukan saja cerdik nisbah hujah dan alasan, tapi dia cerdik nisbah nak kaifiat memberi jawapan. Cerdik semua. Pasal saya sebut kaifiat tu pasal ada soalan, kadang pertanyaan, kadang macam-macam sindiran dan sebagainya. Tak semua benda tu dijawab kadang-kadang dengan jawapan ayat penyata, bahkan boleh jawab dengan soal balik apa seumpama itu, untuk menunjukkan kecerdikan dari segi cara berhujah beralasan, dan juga menunjukkan kepelbagaian untuk berikan hujah dan alasan di atas benarnya Nabi Rasul itu. Jadi dia orang memang pakar dalam bab ni. Di atas kaedah tu lah ulama mereka dengan tanpa sanksinya untuk menunjukkan cerdik ni, antaranya menggunakan kewarasan akal untuk proses sampai akal memang boleh terima, khususnya dalam bab-bab ketuhanan, bab kerasulan. Itu yang ulama kita ambil kaedah
Cerdik itu ialah antaranya menggunakan hukum akal, berfikir supaya dapat berfikir dengan betul. Yang kalau tak betul, orang biasa pun boleh faham benda itu tak betul. Jadi ilmu tu dibongkar, dihurai oleh ulama untuk menunjukkan di situ adalah menalilkan kecerdikan, khususnya pada Nabi dan Rasul. Satu sejarah kalau kita buka sekali lagi tentang sejarah bagaimana Nabi Rasul berhujah pada kaum dia, umat dia. Tengok cara dia berhujah tuan. Cuma yang tu kena mengaji tafsir lah satu-satu dalam bab-bab dia. Tengok bagaimana mereka berhujah, mereka menjawab apa-apa permasalahan yang kaum yang engkar dia datang, tengok dia jawab macam mana. Memang kalau kita semak dalam Quran, apatah lagi kita mengaji betul-betul dalam ilmu tafsir, macam mana tutup guru ulama-ulama kita syarah yang bab tu, kita akan dapati Nabi Rasul memang orang yang sangat hebat dari segi kepitahan berhujah, bercakap, apatah lagi untuk menyampaikan risalah yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka. Sangat andal. Ya, bahasanya sangat andal. Itu yang percakapan dia sangat menerujakan siapa yang mendengar. Baik, nisbah kita dah pegang, cantik, bagus. Baik, selesai situ. Dalil fatanah pula. Apa bukti kata Nabi Rasul cerdik? Kedah dia, kedah berfikir jadi beri. Kalau Rasul tak cerdik, nescaya tak kuasa mengalah lawannya, dan tiada kuasa mengalahkan lawan tu mustahil. Cuba renung sikit tentang ayat tu. Dan hukum ni, apa dia? Ada tak keberangkaliannya Nabi Rasul yang bila ada orang tanyakan soalan dalam bab agama ni lah, ada ketikanya yang Nabi Rasul ni dia gagal menjawab, ataupun istilahnya dijawab tapi salah? Ada ke? Kalau ada pun yang Rasulullah tunjukkan ke kita dan dia ajar pada kita prinsip mencerita ilmu ni, kalau ada benda yang di luar pengetahuan dia, dia akan kata apa? Tunggu, Jibril akan datang untuk beri wahyu pada aku, untuk memberikan jawapan. Bila ada benda tu bukan di dalam bidang dia. Nak mengajar kata apa? Antara cerdik yang Nabi Rasul ni ialah mengalahkan musuh tu apa satu hal. Nak kata kalau dia tak cerdik, nescaya dia tak boleh mengalahkan lawan. Tapi ayat dia memang pasti boleh mengalahkan lawan. Jadi kalau dia tak boleh mengalahkan lawan, tidak kuasa, itu nak kata Nabi ni tak kuasa mengalahkan lawan, menjatuhkan siapa yang engkar dengan dia, untuk berhujah dan beralasan menunjukkan bahawasanya Nabi Rasul ni di pihak benar, itu tak masuk akal. Pasal itu istilahnya kita dah belajar bab Nabi Rasul tu, antaranya sifat Nabi Rasul ni adalah bersifat-sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat. Kegagalan Nabi Rasul memberikan hujah dan alasan terhadap apa-apa soalan yang dikemukakan pada dia, yang dia tak boleh memberikan jawapan, itu adalah perkara yang istilahnya menjatuhkan standard, mendown standard kan Nabi Rasul. Takkan ada pada Nabi Rasul yang mereka tidak boleh menjawab soalan. Kalau ada pun saya sebut tadi, kalau benda-benda yang dalam bidang ghaib, yang bukan dalam kemampuan dia, hak tu memang adakan dia akan kata Jibril akan datang, Allah Ta'ala akan beri wahyu untuk beri jawapan benda-benda maklumat yang luar daripada keupayaan berfikir. Yang tu memang dia tak jawab sendiri, bahkan tak menjawab itu taklah menunjukkan dia tak fatanah, tak cerdik. Bahkan dia tak menjawab dengan apa yang tak sepatutnya dijawab, disebabkan dia tak tahu jawapan. Itulah menunjukkan cerdiknya dia. Dengar sikit prinsip tu. Satu, tak semestinya cerdik ni orang yang boleh menjawab setiap apa yang disoal. Tapi orang cerdik ialah orang yang kalau dia tak tahu apa yang disoal untuk dia beri jawapan, dia akan kata aku tak tahu. Itulah orang cerdik. Sikitlah sebut ke Rasul tu. Satu, Nabi pernah ditanya tentang Ashabul Kahfi. Berapa orang Ashabul Kahfi? Rasulullah tak ada maklumat lagi. Macam mana? Tunggu esok Jibril akan datang beritahu. Datang Jibril. Itu yang Quran beritahu, wa yaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Cerita tentang Ashabul Kahfi ke lah.
Ada orang kata 3, yang anjing ni ke-4, ada yang kata 5, anjing ke-6. Semua tu teka-teka benda ghaib aja. Dan sebenarnya orang salah kata Ashabul Kahfi ni sebenarnya 7, dan anjing dia ialah yang ke-8. Tapi dia tak tahu, dia kata apa? Tunggu Jibril datang. Adakah itu istilahnya tak cerdik? Tak, itulah cerdik. Pasal dia tak akan jawab sesuatu yang menyalahi yang sebenar. Jadi memang dia tak tahu, dia akan kata apa? Tak tahu, tunggu Allah bagi tahu. Okey. Kita hak tu lah, kadang-kadang ada benda tersilap sikit lah dari segi sudut, khususnya nak tunjukkan kita cerdik tak cerdik. Satu cerdiknya kita, satu ilmu tu kita tahu. Antara cerdiknya kita ialah kita sedar apa yang kita tahu, dan kita tahu apa yang kita tak tahu. Jadi kalau ada orang tanya benda yang kita tak tahu, memang kita tak jawab. Di atas kecerdikan kita itu, kita tak jawab di atas benda yang kita tak tahu. Jangan jadi bodoh macam mana. Kita tak tahu tapi hantar lagi lah, anda lagi lah jawab. Oh, jangan buat pasal. Itulah yang namanya bodoh. Pula tu tak mengaku pula bodoh, mengaku pandai. Aku jawab betul lah. Tu 2 kali bodoh. Sikitlah bahasa-bahasa itu. Nabi Rasul takkan ada macam tu. Takkan ada. Baik. Itu yang dia bagi hujah tu. Kalau Nabi Rasul tak cerdik, nescaya tak boleh mengalahkan lawan. Dan dia kata tak boleh kalahkan lawan tu mustahil. Satu, semua Nabi Rasul bila sebut bab hujah kelahi, semua boleh hujah kelahi lah. Siap. Baik, pasal apa kata tak boleh jawabnya Nabi dan Rasul terhadap apa-apa permasalahan yang diajukan kepada mereka? Kerana Quran telah mengkhabarkan bahawasanya Rasul-Rasul ni telah mengalahkan segala lawannya. Semua Rasul-Rasul ni dia ada hujah, ada alasan untuk mengalahkan setiap kaum dia, umat dia, pemimpin dia. Siapa saja yang mengingkari mereka, dia tahu benarnya mereka ni ialah utusan Allah Ta'ala. Baik. Jadi di atas fakta itulah maka kita wajib berpegang. Maka tetaplah Nabi Rasul itu cerdik, dengan mana dia mesti sekeluarkan fakta yang tepat, yang sebenar, menepati realiti. Yang mereka cerdik macam mereka itu, dan tentulah mustahil mereka itu bodoh. Ya. Rasa mudahnya Pak tu. Ada soal tu? Boleh? Tentang makna cerdik, untuk hujah dalil sikit untuk menunjukkan Nabi Rasul tu cerdik. Ada rasa? Adakah percakapan tu saja menunjukkan dia cerdik ataupun benda lain lagi? Bagus soalan tu. Selain daripada percakapan, betul, memang ada benda lain menunjukkan cerdik tak cerdik. Antaranya akhlak dia, cara dia bertindak, untuk tingkah laku dia, peribadi dia, sifat dia, kelakuan dia, bagi perwatakan dia, itu menunjukkan dia cerdik. Lepas tu di mana masa yang dia gunakan seharian, itu menunjukkan cerdiknya dia. Satu, cerdik manusia ni antaranya dari sudut ilmu pengetahuan, informasi dia, berhujah, beralasan dan sebagainya. Antara cerdik itu juga ialah dia pilih mana nisbah kehidupan dunia, hidup akhirat. Itu cara dia mengisi masa, dengan siapa dia berkawan, akhlak yang ada pada dia, itu matlamat hidup dia macam mana, apa yang dia duduk sibuk seharian. Hak tu adalah menunjukkan cerdik tak cerdik dia. Satu orang yang kalau memang Nabi Rasul, sahabat-sahabat, tabi'in, oh mereka ni antara cerdiknya mereka, memang mereka ni cari tak ada benda lain, mencari redha Allah Ta'ala, cari alam akhirat je. Itu menunjukkan cerdik. Jadi selain mereka cerdiknya seseorang tu nisbah sudut akal, pengetahuan, hujah, alasan, cerdik itu ialah nisbah apa tindakan dibuat di atas pengetahuan yang ada pada dia, untuk dia bertindak dan hidup di atas fakta itu. Itu juga adalah menunjukkan kecerdikan. Satu, kadang-kadang orang sijil tinggi, ilmu tinggi, tapi tengok amalan macam tak cerdik je. Sikitlah bahasa itu kan. Tapi orang dengar sebut tu ayat tu, orang marah sikit lah. Tambah pula orang berilmu, kata-kata lah itu kan.
Tapi tak beramal dengan ilmu dia. Nampak macam cerdik tapi tak cerdik rupanya. Oh, marah orang tu. Orang lah marah. Macam mana pun kalau sebut Rasul macam mana? Rasul takkan ada kecacatan dalam bab itu dari segi sudut. Dia cakap lain, cakap tak ada serupa bikin. Dia kata, misalnya katalah, tuntutlah ilmu, dia pun tak tuntut. Tidak. Dia kata, semayanglah jemaah ni bagus, tapi dia pun tak pergi semayang jemaah. Tidak. Dia kata, takutlah orang Ta'ala, dia pun langgar perintah orang Ta'ala. Tidak. Jadi kalau orang cerdik, macam tu lah kalau ikut sikap dia. Dia nasihatkan orang untuk jadi baik, dan dia pun memang baik. Satu, dia nasihat orang jadi baik. Itu orang cerdik. Kalau orang nasihat orang untuk jadi baik sedangkan dia pun tak baik, maksudnya dia bodoh. Macam mana dia boleh ajak manusia buat baik sedangkan dia pun tak buat baik? Itulah kalau sebut nisbah. Adakah cara lain untuk menunjukkan cerdiknya? Ya. Satu, Nabi Rasul ni tak pernah ada aib dalam bab percakapan, tak pernah ada aib dalam bab akhlak, tak pernah ada aib dalam bab apa yang dia pilih untuk dalam kehidupan dia. Tak ada. Tak ada satu istilahnya tak cerdik. Tidak. Macam mana pun kalau ada orang keluarkan ayat-ayat dan macam-macam untuk mentohmah Nabi Rasul ni, nak menunjukkan mereka tak cerdik, kita kena standby lah nak jawab dan cari akal untuk menunjukkan bagaimana bahawasanya hal yang ada pada Rasul dalam satu hal itu adalah sebenarnya cerdik. Misalnya kalau dalam bab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah cerdik Nabi Rasul ni kalau dia sampai nak membaca menulis pun tak boleh? Selalu benda-benda orang soalan tu tu yang kita kadang nak jawab tak pandai tu. Kita dah kata Nabi Rasul cerdik, habis-habis kena soalan macam tu, jeng nak jawab. Tapi sepatutnya macam mana? Boleh jawab. Ada nak try? Belajar kadang kita lain pun dah belajar lah. Di mana cerdiknya Rasul kalau dia membaca menulis pun tak kerti? Cerdik tak mana? Ya. Dia kata Nabi Muhammad cerdik kan? Baca menulis tak pandai. Mu boleh baca menulis, mu cerdik lagi pada Nabi Rasul. Tercabar dengan aku. Panas dengan aku. Jawab lah. Betul? Itu hikmah kenapa dia tak baca menulis kan. Tapi kenapa dah kata yang tu benda mudah kenapa dia tak bagi cerdik dalam bab tu? Sedangkan baca menulis payah mana sangat nak baca menulis. Kenapa Allah Ta'ala bagi sampai tak kerti baca menulis sedangkan benda tu mudah kata cerdik sampai benda senang pun tak boleh. Siapa? Ya. Tu kena pandai hujah, tapi hikmah tu ada lah betul dah tu. Tapi kalau orang tanya tentang kenapa tak boleh baca menulis tu sedangkan benda bukan payah, yang ni yang kena cari akal. Itu hikmah lah kan. Tapi orang kata itu dah kata cerdik, kenapa tak boleh menulis? Situlah kita nak jawab tu. Memanglah kita akan kata gini, kalau dia pandai menulis lagi, orang kata dia tulis neri pula dah. Memang itu nisbah nak kata tu biar bodoh tak kerti baca menulis itu. Kita punya kaedah nak jawab soalan-soalan macam tu kalau ikut ialah macam mana kaedah format dia. Cari jalan macam mana nak tunjuk bahawasanya kebolehan membaca dan menulis ni dia bukan satu benda yang dinilai untuk tengok cerdik tak cerdik. Bahkan dia aras biasa lah. Maksudnya tak kerti menulis dan membaca tak dianggap manusia bodoh. Bahkan bodoh ni sebenarnya bukan masalah tak baca menulis, tapi bodoh ni dalam bab lain sebenarnya. Bodoh ni bukan masalah baca menulis. Bodoh ni masalah menilai benda yang hak dan batil. Itu bodoh tak bodoh. Satu takat tak kerti baca menulis, tapi kalau cakap berfikir pandai, cerdik lah tu. Tapi kalau baca menulis boleh, tapi semayang pun tak, duk sebah tak kong, bodoh lah tu. Ada PhD tapi sebab patung, bodoh lah tu. Ni SRP sekolah rendah UPSA tak lulus, semua E. Mu E tolak lah tu kat E capau.
Itolak. Nak tahu lah. Tapi kalau bercakap lah, cuma nak menulis tak pandai. Sedih lah. Semayang tak pernah tinggal. Taat sungguh, akhlak baik. Macam mana? Tu lagi sedih. Ni keputusan cemerlang 5A, tapi mencuri. Semayang tak mau. Macam mana? Bodoh. Tu.